السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk meneruskan kelas dan kuliah pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita mendengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan manfaat, pedoman dan panduan kepada kita di dalam kehidupan. Baik tuan-tuan, kita tengok hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rawi, orang yang mendengar, mengambil secara langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Hurairah, dan dia menyampaikan hadis ini kepada kita. Kita dapat hadis ini daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang bertanggungjawab menyampaikan hadis ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fad'uuh." Atau kama qala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kedudukannya sahih, seperti mana yang direkodkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh tengok di dalam Sahih Muslim di bawah kitab Al-Hajj, berkaitan dengan haji. Al-Imam Muslim meletakkan hadis ni di dalam kitab Al-Hajj. Okey. Di bawah bab apa? Bab kewajipan melakukan haji di dalam kehidupan kita. Berapa kali? Wajib berapa kali? Marratan, satu kali. Al-Imam Muslim An-Nawawi rahimahullah diletakkan bab kitab haji, bab pada menyatakan tentang kewajipan menunaikan haji sekali dalam seumur hidup. Sekali je yang wajib, yang kita sebut dengan haji apa? Haji Islam. Kerana haji yang pertama itu melengkapkan rukun Islam. Haji ni rukun, benda yang wajib. Sebab itu tuan-tuan tak boleh pandang ringan, tak boleh pandang remeh. Mesti ada suatu hajat, niat
keinginan untuk melakukan haji, dan kena ada usaha ke arah itu, kena ada azam. Tak boleh buat tak apa saja, tak teringat nak pi, tak ada usaha dan langkah untuk bertindak bagi membolehkan tuan-tuan buat haji. Kena ada usaha. Sekurang-kurangnya bila kita berdiri di hadapan Allah pada hari akhirat nanti, apabila kita disoal tentang haji, kita ada jawapan yang kukuh, konkret. Kita dah bagi tahu, kita dah daftar. Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Dia tanya, itu keadilan dia. Kita kena ada jawapan. Sebab ini bukan benda sunat. Ini bukan benda yang digalakkan, dianjurkan. Ini benda yang diwajibkan. Sekurang-kurangnya kita ada hujah. Dah daftar, dah merayu, dah simpan duit, tak cukup-cukup sampai ke sudah, kan? Merayu tak dapat sampai ke sudah. Ada usaha. Ada alasan. Tapi kalau mendaftar pun tidak, menabung pun tidak, menyimpan pun tidak, tak ada langsung tanda-tanda nak pergi. Di kalangan para fuqaha, apabila mereka membincangkan tentang badal haji, badal haji ini memang ada di dalam hukum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang hadis Syubramah. Seorang lelaki dia sebut dia melakukan haji untuk Syubramah. Nabi tanya, siapa dia? Saudara dia. Maksudnya dalil kata adanya menggantikan haji untuk orang yang tak sempat buat haji ni ada. Itu yang mari syariat badal haji tu, ganti haji tu. Bila orang tu mati dia tak sempat buat, kita buatkan untuk dia. Ada dalam hadis, ada dalam syariat, dibincangkan oleh para ulama. Cuma di sana ada satu bab di kalangan para ulama, mereka bincang tentang melakukan haji kepada orang yang tidak ada hasrat. Dia tak teringin nak pi masa hidup, dia berpeluang nak pi, dia ada kemampuan dari sudut keuangan, dia ada kemampuan dari sudut kesihatan, tapi dia tak mau pi. Yang lain semua dia pi, yang lain semua dia sampai dah. Matang haji dia duk buat cerai, dia duk buat loi, dia duk buat oah-oah, dia duk pusing kono kot ni, dia tak mau nak pi. Orang lagu ni kita nak buat tak haji kat dia? Pasal dia sendiri dia tak mau. Fuqaha bincang, bukan kita bincang, fuqaha bincang, ulama bincang. Sebahagian mereka kata tidak ada makna haji untuk pok macam ni. Sebahagian kata kita buatlah juga untuk mengangkat kefarduan tu, tetapi hakikatnya di sisi Tuhan, Tuhan tahu dia ni macam mana. Sebahagian kata tak ada makna, tak payah buat pasal dia sendiri. Sebab badal haji ni untuk orang yang memang tidak ada peluang, tak ada ruang untuk dia buat. Ada alasan lah untuk kita buat. Dia masa hidup dia tak mampu, ataupun masa hidup dia tak berkesempatan, tak ada peluang tersebut dan sebagainya. Dia dah menabung, dah menyimpan, kan? Kukuh lah untuk kita nak buat. Pasal apa dia tak mau pergi dulu? Berapa kali dah dia tolak. Dapat panggilan tu berapa kali dah, tolak. Pah ke tepi lah kali, kan? Sehingga ada hadis, walaupun hadis ini sebahagian ahlul hadis kata dhaif, ancaman orang yang enggan menunaikan haji tanpa sebab. Jangan silap faham, yang ni yang tak ada sebab. Sesiapa yang meninggal tidak menunaikan haji, dia mati bukan di atas agama yang dibawa oleh Muhammad. Pun hadis ni sebahagian fuqaha kata, sebahagian ahlul hadis kata dhaif lah, tapi ada ancaman di situ agak keras, iaitu orang yang sengaja tak mau buat haji.
Dan tajuk ni kerana dia berkaitan dengan haji lah, tapi hadis ni sebenarnya umum. Sebenarnya umum. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Dharuni ma taraktukum. Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maksudnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa yang Nabi tinggalkan, ajaran, amalan, sunnah, apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi, kita amalkan. Kita berpegang dengan ajaran tersebut. Kita ikut apa yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sebab itu orang Islam ni dia bukan tak cinta Nabi, dia cinta. Pasal dia cintalah yang dia bersikap macam ni. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apa yang Nabi tinggalkan? Kitab, yakni Al-Quran, dan hadis, sunnah. Nabi sebut. Nabi kata apa? Nabi kata, man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Nabi kata, sesiapa yang hidup selepas aku akan melihat perselisihan, perbezaan, pertelingkahan, perbalahan, ikhtilaf kathir, cukup banyak. Nabi dah pesan dah, berpeganglah kamu dengan Al-Quran dan sunnah. Nabi suruh berpegang dengan Quran dan sunnah, ikut Quran dan sunnah, kamu akan selamat. Dalam hadis ni Nabi kata, pegang Quran dan sunnah. Yang aku tinggalkan Quran dan sunnah. Sebab itu kita bukan tolak barang-barang yang Nabi punya tu, kan? Tinggalan Nabi, jubah Nabi, kasut Nabi, saban Nabi, apa lagi, segala benda-benda yang peninggalan Nabi ni, kalau benar kita akan mengambil berkat. Kalau benar, kalau itu jubah Nabi, kita akan pergi ambil berkat, pegang, cium, betul. Kalau itu rambut Nabi, kita akan pergi pegang, cium. Apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi, berkat. Apa sahaja yang pernah menyentuh badan Nabi, berkat. Apa sahaja yang berhubung langsung dengan Nabi, semuanya diberkati. Kalau betul. Tapi Nabi pun tak pesan suruh kita pergi duduk cari. Nabi tak pesan. Nabi kata, ambil Quran, ambil sunnah. Jadi sebab itu kita, tuan-tuan hadirin mukminin, bukan kita tak mau nak ambil berkat, cuma kita tak tahu betul ke tak. Siapa yang tahu kata benda-benda tu betul daripada Nabi? Itu isunya. Jadi benda-benda yang meragukan, Nabi pesan apa? Kalau benda tu meragukan, benda tu tak jelas, benda tu tak pasti, benda tu was-was, Nabi kata apa? Dak. Tu Nabi yang sebut, dak. Tinggalkan ma yaribuka, apa yang meragukan kamu, ila, kepada ma la yaribuka, kepada sesuatu yang jelas. Kan? Jadi benda-benda yang kita tak tahu, rambut siapa, kasut siapa, jubah siapa, baju siapa, slipper siapa, tinggalkan. Apa yang jelas, macam ni. Ni confirm. Bukhari, Muslim, yang ni kita pegang. Pasal yang ni memang sahih daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua ni sedang mengambil warisan pusaka harta tinggalan Nabi. Tuan-tuan sedang mengambil berkat Nabi melalui hadis-hadis Nabi. Bahkan Nabi mendoakan, naddarallahu imra'an man sami'a maqalati. Allah akan bagi cahaya kepada muka-muka yang dengar hadis aku. Siapa yang dengar orang baca hadis Nabi, kalau dia rajin lagi, dia hafal pula hadis Nabi, dia akan diberi cahaya oleh Allah pada hari akhirat. Ni kita malam-malam duk dengar hadis Nabi ni, perkataan Nabi, ucapan Nabi. Antaranya kita akan diberikan cahaya. Nampak tuan? Cahaya.
Baik. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Ingat, telah musnah, telah binasa, telah rosak umat-umat sebelum daripada kamu. Puncanya kerana mereka banyak berselisih, bersoal jawab terhadap nabi-nabi mereka. Mereka banyak berselisih. Maksudnya mereka banyak petikai apa yang Nabi mereka bawa. Sebab itu kita punya prinsip sami'na wa ata'na. Kita bukan sami'na wa asaina. Dia ada dua. Satu, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, kita patuh, kita amal yang sahih. Kita bukan lagu Yahudi. Sami'na, dia dengar. Benda tu sampai dekat dia. Wa asaina. Tapi dia tak buat. Dia lawan. Dia tinggal. Dia persoal. Dia tanya. Dia pusing. Dia ubah. Yang tu siapa? Yahudi. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab biaydihim thumma yaqulu hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Quran kata celakalah tangan-tangan yang menulis. Depa ubah. Hak ni tak apa nak syok. Yang ni tak apa nak kena. Yang ni tak apa nak untung. Yang ni nampak gaya macam rugi belah kita ni. Nampak gaya macam payah, kita ubah. Tu siapa dia? Yahudi. Depa ambil yang mana yang sesuai dengan hawa nafsu. Berbeza dengan orang Islam, sami'na wa ata'na. Jadi dalam hadis ni Nabi tak bagi banyak tanya. Tuan-tuan, Nabi tak bagi banyak tanya. Jangan tanya banyak, dengar, buat. Dengar, patuh. Siapa yang tanya banyak, rosak. Sekali lagi kita syarah. Kan? Fa idza amartukum bisyai', apabila aku suruh hampa, kamu, kum tu ganti nama antum lah. Apabila aku suruh hampa, kamu, kalian buat satu benda, suruhan, perintah, hampa buat. Tapi Nabi ni dia faham kedudukan manusia. Dia faham tabiat manusia. Dia tahu kadar manusia. Dia tak sebut kosong. Dia kata apa? Dia kata kalau aku suruh hampa buat satu benda, hampa buat takat mampu. Ini yang kata Nabiur Rahmah. Nabi yang bawa rahmat. Kalau dia tak bubuh perkataan hujung tu, kalau dia tak kata fa'tu minhu mastata'tum, Jahannam kita. Perkataan tu ringkas ya, mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Apa sahaja yang aku suruh buat. Buat sampai mana? Buat sampai takat larat, takat mampu. Kalau tak mampu, gugur. Sekejap saya akan terang kaedah fiqh yang kita boleh apply, kita boleh guna dalam kehidupan kita, tatbiq. Tuan-tuan nak guna? Ni hadis ni lah. Dia tak pasal hang semayang duduk. Bukan Nabi suruh berdiri ya. Betul, Nabi suruh berdiri. Tapi berdiri jika mampu. Pandai. Ini orang mengaji. Dia boleh kepak balik. Betul Nabi suruh berdiri. Salli qa'iman. Semayang berdiri. Tengok-tengok dia duduk. Lawan Nabi ya. Betul Nabi suruh berdiri. Rukun berdiri. Wajib berdiri. Tapi Nabi juga sebut di hujung tu, berdiri jika itu yang penting, mastata'tum tu. Dia tahan duit banyak bukan kena pergi haji. Betul lah, duit banyak boleh pergi haji, tapi aku tak mampu dari satu sudut. Kalau tak ada mastata'tum, tuan-tuan tak boleh duduk. Kena berdiri. Itu yang kata penting ayat hujung tu. Kalau tak ada mastata'tum tu, tak ada benda yang dia panggil rukhsah. Tak ada kelonggaran, tak ada pengecualian. Kalau dia kata apa aku suruh, hampa buat. Dia suruh berdiri. Tapi lah banyak yang kita ubah. Bukan ubah, maksudnya kita berbeza. Diri, duduk. Kan? Apa lagi? Puasa, buka.
Sebab ada mastata'tum. Sebab itu kata para ulama, tuan-tuan ingat kaedah ni, tulis, ingat. Tidak ada benda wajib jika ada uzur. Tidak ada benda wajib jika ada uzur. Artinya, kewajipan itu akan gugur jika dia bertembung ataupun dia berhadapan dengan uzur. So, kalau orang faham kaedah ni, senang dia nak hidup. Pasal apa? Apabila sampai pada satu situasi, sampai pada satu keadaan, dia tak mampu, dia kena buat ke tak? Dia kena buat ke tak? Tak gaduh lah. So itu saya kata, kalau orang yang faham mengaji kaedah dia, dia akan boleh jawab persoalan-persoalan tentang diri dia. Asalnya kena ambil wuduk, aksiden, patah, balut, tak boleh kena ayam. Nabi kata, siapa yang nak sembahyang ambil wuduk. Kita tak boleh kena wuduk, tak boleh ambil ayam. Kita tak ambil lah pakai ayam, kita ambil pakai debu tayamum. Dia kata boleh pakai debu tayamum. Pasal apa hang tak ambil pakai wuduk? Pasal Nabi kata mastata'tum, kalau hampa mampu. Kalau hampa tak mampu, hampa buat apa yang hampa mampu. Tuan-tuan faham? Satu orang yang boleh berdiri, dia tak boleh rokok. Satu orang dia boleh berdiri, dia tak boleh rokok. Berdiri kena. Berdiri kena. Berdiri kena. Pasal tuan-tuan, berdiri wajib ke tak? Dia kena berdiri ke tak? Pasal apa dia kena berdiri? Pasal apa dia kena berdiri? Tuan-tuan, pasal dia mampulah. Pasal apa rokok tak gaduh? Dia boleh duduk pasal rokok. Pasal apa? Pasal tak mampu. Tuan-tuan ingat dua perkataan dia. Mampu buat, tak mampu tak gaduh buat. Boleh jawab habis soalan. Dia kata, ustaz, saya mengandung, kena puasa tak? Wajib. Tapi kalau saya mengandung, mungkin saya mati atau anak saya gugur. Tak payah puasa. Apa? Pasal hang tak mampu. Mudah ya. 2 hari belajar, esok boleh menceramah. Dia tanya ya, mampu? Mampu. Mampu buat. Saya tak mampu. Tak mampu tak payah buat. Dalil dia mastata'tu. Nabi ikat dengan al-istita'ah. Tapi tak mampu yang betul ialah, awak abang tak angkit mayang subuh, aku tak mampu. Tengok mangkit tengok bola. Boleh pula mangkit bola. Tang ni mampu. Yang ni dia panggil mampu bohong. Kan? Baik tuan-tuan hadirin mukminin. Nanti saya syarah. Wa idza nahaitukum an syai', tapi apabila aku melarang kamu daripada melakukan. Okey, so dalam hidup kita ada 2 bahagian. Satu dia panggil al-amr, suruhan. Satu lagi an-nahyu, larangan. Dalam kehidupan kita ada 2 perkara yang kita kena jelas. Satu benda yang dilarang, dia ikat dengan kemampuan. Satu lagi benda yang dia satu benda yang dia suruh, dia ikat dengan mampu. Faham ah? Sekali kita nak apply ni, kita akan tanya kat tuan-tuan beberapa soalan. Tadi dia kata jangan tanya banyak. Kan? Okey. Ada lagi satu apa dia? Suruhan larangan. Nabi kata, apa benda yang aku larang? Fada'u, hampa kena tinggal. Pelik tak? Apa yang aku suruh, hampa buat takat mampu. Tapi yang takat mampu tu, dia tak sebut tang larang. Ayat tu tak ada. Dia tak kata wa idza nahaitukum an syai' fad'uhu mastata'tum. Apabila benda yang aku suruh hampa tinggallah takat mana hampa mampu. Dia tak sebut takat mana hampa mampu. Dia sebut tinggal. Jadi benda yang haram tak boleh bagi alasan tak mampu. Boleh tuan-tuan, satu orang minum arak. Minum arak suruhan ke larangan? Kena bagi clear tu dulu, sekali dia tak terjawab. Suruhan ke larangan? Dengar macam suruhan. Jangan dia buat cebrah.
Minum arak larangan. Innamal khamru wal maisir ansabu wal adlam rijsun min amali fajtanibu. Larangan. Satu orang kita tengok dia minum arak. Pasal apa hang minum? Hang tahu haram? Aku tahu haram. Pasal apa hang tak tinggal? Aku tak mampu. Bila hang nak tinggal? Bila datang kemampuan. Boleh tak? Kalau begitu kalut. Segala benda haram yang mereka duk buat tu, mereka akan ikat dengan bila aku memang tahu kata judi ni haram. Aku tahu tikar nombor ekor ni haram. Tapi takatlah ni aku duk cuba dah. Tak boleh. InsyaAllah hang doa lah satu hari bila mai kekuatan, mai kemampuan, aku boleh tinggal, aku akan tinggal. Tak ada. Benda ni benda boleh. Satu orang berzina, satu orang apa benda haram, dia kena tinggal. Dia tak boleh kata dia tak mampu. Tuan-tuan apa? Kalut kita. Abang tahu dia duk buat jahat. Dia duk apa? Dia duk ni apa jahat? Makan riba ke apa? Apa sebab dia tak tinggal? Tak apa, dia tak mampu. Kita doa bagi dia mampu. Tak ada. Yang ni bukan soal mampu tak mampu, soal kena tinggal. Kan? Dia tinggal minum arak, dia mati. Tu dia lah. Hang suruh tinggal, dia tinggal je. Tengok dia mati lah ni. Kalau dia mati meninggalkan benda haram, ada tuan? Bagus ya? Mati syahid. Kan? Lepas tu kalau dia kata, kalau aku tinggal ni aku mati, hang sanggup tanggung? Aku tanggung. Alasan dia orang tak mau tinggal ni. Satu orang tuan-tuan, saya sebut pasal orang tak mau tinggal rokok ni. Dia kata apa? Dia tahu saya tak boleh tinggal, saya duk cuba nak tinggal. Ada satu orang, dia cerita dekat saya, dia punya kaki isap rokok ni, memang dia tak gaduh tengok rokok. Punya dia ni pro ni, memang jenis kaki isap ni, dia boleh cium bau dia boleh tangkap brand apa. Kira kalau master lah. Dia kata saya tak payah tengok kotak, tak payah tengok batang, saya boleh duduk belakang ni bau asap. Dia boleh habaq brand apa. Bukan habaq jenis rokok, brand rokok tu. Punya dia isap habis. Tapi dia boleh tinggal? Dia boleh. Boleh tinggal. Pasal tu orang yang isap rokok, bulan puasa dia boleh tinggal siang. Ada yang mati. Mati dah laki saya ustaz. Tu dia lah ustaz lah suruh sangat dia puasa. Makan sok, dia isap sebatang, tengah hari dia tak boleh isap, matilah. Berapa ramai dah mati pasal tak isap? Boleh je. Soal dia apa? Soal dia duduk pada iman. Betul tak? Siang boleh, pasal malam tak boleh. Kan? Kita kata sunnah dengan tamar, sunnah dengan tamar. Nabi berbuka dengan rutab, Nabi berbuka dengan rutab. Dia silap dengar Nabi berbuka dengan rutab, dia pergi kata Nabi berbuka dengan rokok. Jauh bacaan tu. Baik hadirin mukminin, sababun nuzul, sabab wurudil hadis. Kenapa Nabi sebut hadis ni? Kenapa Nabi kata rosaknya umat terdahulu kerana banyak bertanya? Apa sahaja yang aku suruh, dengar dan patuh. Jangan tanya, buat. Pasal apa Nabi sebut? Mesti ada sebab. Sebab itu dalam ulumul hadis, dalam perbincangan berkaitan dengan ilmu hadis, ada satu tajuk dia panggil sabab urut hadis. Kenapa Nabi sebut hadis tu? Mesti ada ada sebab. Hadis ni ada pasal dia. Tidak Nabi tak sebut. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas, ketika Allah Azza wa Jal menurunkan perintah, ya ayuhan nas innallaha kataba alaikum al-hajj. Ketika Allah Ta'ala menurunkan perintah supaya kita menunaikan haji ni, dia sebut, Allah Ta'ala kata apa? Wa atimmul hajj, tunaikan haji. Nabi Allah tak sebut berapa kali. Tu dengar okey lo ni cerita asal usul macam mana boleh terkeluarnya hadis ni. Disebutnya hadis ni. Kata Ibnu Abbas, apabila turun perintah
Allah mengarahkan, menyuruh, memerintahkan, menfardukan haji kepada umat Islam, Allah tak habaq berapa kali kena buat. Kalau kita tak tanya, baguslah, pasal apa? Ha? Allah kata buat haji, kita buat sekali. Kau buatlah, cukup. Betul tak? Pasal itu Nabi kata jangan tanya. Bangkit satu orang, faqama Al-Aqra' bin Habis. Tuan-tuan bisa dengar nama ni. Al-Aqra' bin Habis. Cerita dia menarik Al-Aqra' ni. Al-Aqra' ni dia satu kepala ketua kabilah Arab. Kepala dia botak. Dia ni jenis cengih, jenis orang baran, orang bengih. Al-Aqra' bin Habis ni, dia ni kira memang taiko lah kan. Dia ni lah yang tuan-tuan biasa dengar hadis yang dia kata aku ada 10 orang anak. Sambung. Aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Dia tengok Nabi cium Al-Hasan dan Al-Husain. Dia pelik. Dia kata Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Nabi kata siapa yang tak reti sayang orang, dia tak akan disayangi. Dia tak ada sifat rahmat tu, sifat sayang tu. Kan? Dia Aqra' bin Habis ni lah. Dan dia ni banyaklah cerita dia. Nabi bagi reta banyak dekat dia kan. Pasal apa? Pasal Nabi nak pujuk hati dia. Banyak-banyak. Kisah dia menarik. Dia kata, dia bangkit, dia tanya. Dia kata, ya Rasulullah, afi kulli am, setiap tahun ke? Tengok. Dia ni punya soalan tuan-tuan. Kalut kita. Afi kulli am, adakah setiap tahun kita kena pergi? Nabi diam. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, adakah setiap tahun? Adakah setiap tahun? Tuhan tak habaq, bukan Tuhan lupa. Tuhan tak habaq bukan kerana dia tak reti. Maha suci Tuhan daripada sifat lupa, lalai. Tuhan lupa nak habaq, dia habaq kata suruh pergi haji, dia tak habaq apa kali. Pasal apa dia tak habaq? Maha suci Tuhan. Bila Tuhan tak habaq maksudnya apa? Rahmat untuk kita. Contoh bagi macam ni ya. Cikgu suruh pergi sekolah, dia tak habaq suruh pakai apa, kita jangan duk kalut tanya. Artinya apa? Pakai pilah apa pun. Pasal itu ada benda Quran kata hampa kalau tanya, hampa yang jadi masalah. Sebab itu orang bila dia suruh kita pi, kita jangan duk tanya. Hang petang ni pilah rumah aku buat makan sikit. Pi makan sudah. Doknya rajin tanya, nak kena bawa apa-apa tak? Kawan tu mungkin nak suruh pi makan ya. Buah tak ada lagi, hang boleh talik cari buah tak? Kalau nak elok lagi hang cari durian. Durian. Daripada pi saja, lenggang kangkung, tangan kosong, pi sedia mulut dia, rantah 3-4 tu mencari durian. Bini dia akan kata, bagus abang, tanya awal lagi. Ini saya down to the earth. Saya perturunkan hadis ni supaya tuan-tuan tangkap apa makna Nabi nak kata. Supaya tuan-tuan boleh faham larangan tanya tu tang mana nak tanya. Nabi kata, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku pi jawab ya, hang tanya adakah setiap tahun, aku pi kata ya, apa akan jadi? Maka nescaya setiap tahun wajib. Setiap tahun wajib. Sebab itu di kalangan para ulama dia kata, tuan-tuan kena ingat elok-elok, larangan tanya ni hanya pada zaman Nabi. Selepas daripada zaman Nabi, kita memang kena tanya. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tak sama macam zaman kita.
Zaman Nabi dia panggil zaman tasyri', zaman di mana hukum turun. Jadi maksudnya benda kadang-kadang sunat boleh jadi wajib, benda yang kadang-kadang tak boleh jadi boleh, benda yang boleh pi jadi tak boleh. Zaman Nabi yes, kerana wahyu masih turun. Pasal tu ada nasakh, sambung, nasakh mansukh. Ada benda yang mula-mula kena, lepas tu tak kena. Mula-mula tak kena, lepas tu kena. Zaman siapa tu? Zaman Nabi. Sebagai contoh, bisa dengar hadis Nabi silap rakaat semayang. Hadis Dzul Yadain. Tangan panjang. Hadis tangan panjang. Bukan tangan panjang kawak ni. Tangan panjang artinya tangan dia panjang lah. Gelaran dia Dzul Yadain. Nabi semayang asar ke zuhur, tapi 4 rakaat lah. Nabi semayang 2. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 2 rakaat. Terus bagi salam. Orang lain semua tak berani nak kata apa. Pasal Nabi. Dzul Yadain ni dia mungkin orang yang jenis outspoken sikit, jenis berani cakap sikit. Dia tanya Nabi, aqasartas salah am nasita? Dia tanya, aqasartas salah am nasita? Dia tanya, ya Rasulullah, adakah telah turun perintah daripada Allah asar jadi 2, asar yang kami tahu 4, adakah turun perintah baru 2 ataupun 4 juga tapi engkau yang lupa? Kalau tu imam tuan-tuan silap, tuan-tuan tanya lagu tu tak? Tanya lagu tu tak? Jangan duk buat tanya lagu tu. Oh, dia mengaji hadis. Kan? Tu imam dia silap, mayang asar, buat 2. Dia pun bangkit. Adakah semayang dipendekkan tu imam? Boleh jadi tak? Soalan tu boleh jadi tak kat kita? Soalan tu mana boleh jadi kat kita? Tu imam tu nak boleh wahyu mana? Kalau tuan-tuan pergi tanya soalan tu kat tu imam, sembahyang 4 jadi 2 ke? Seolah-olah tuan-tuan beriktikad tu imam tu dapat wahyu Jibril. Tu maksud dia. Ataupun mungkin tuan-tuan, awak jahit buat kelab keliling baru ke apa? Tak ada. Kita akan, kalau tu imam kita 4 pergi buat 2, confirm silap. Tu imam, awak yang jadi cempera pelik Duk teringat bahawa yang sembahyang 4 jadi 2. Bukan cempera, bukan aku lupa, tapi memang dia pun tak mau galah. Malam aku mimpi Rasulullah habaq, okeylah hampa tengok kalut sangat petang ambil anak sekolah apa semua, kafar apa semua, apa buat 2. Jadi 2 lah sekarang ni. Boleh percaya? Kan zaman lah zaman mimpi. Tu nama tu imam. Maka ubat lagi. Mana ada zaman Nabi. So kalau tanya Nabi dia boleh jadi, tapi kalau tanya ustaz tanya hang tanya aku banyak-banyak sangat, saat lagi aku kata sunat dia jadi wajib, tak mungkin berlaku. Betul tak? Betul tak? Jadi zaman kita boleh tanya, bukan boleh tanya, wajib tanya. Jadi sebab itu yang orang tak bagi tanya tu pelik kan? Pelik. Baik. Okey. So dia kata apa? Walau wajabat lam ta'malu biha wa lam tastati'u an ta'malu biha. Nabi kata kalaulah wajib hangpa tak akan mampu nak boleh buat. Al-hajj marratun. Haji itu sekali, siapa yang buat 2-3 kali sunat. So sunat. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, haji yang kedua yang ketiga dia dah jatuh sunat. Bila sunat dia tidak boleh mendahului benda yang wajib. Nampak? Sebab itu di kalangan para fuqaha bincanglah sebagai contoh, seorang isteri yang kematian suami pada tahun yang sama, di dalam iddah dia mendapat panggilan haji. Sekiranya haji yang pertama
ada kelonggaran untuk dia pergi walaupun dalam iddah. Kerana untuk nak menunaikan rukun Islam, dan jika dia tolak mungkin sukar pada masa yang akan datang, dia nak pergi. Orang bincang ni haji yang ke berapa? Yang pertama. Tapi kalau haji yang kedua, ketiga, umrah ke apa yang sunat, maka dia mestilah tolak panggilan itu dan dia hendaklah duduk menghabiskan iddah dia. Katalah laki dia mati, depa dapat panggilan haji. Haji yang ke berapa ni? Ke-22. Contoh, dia petugas, haji ke-22. Dia tak boleh pi. Bayar 8,000, 10,000 umrah. Tahu laki pergi mati. Laki mana nak tahu? Awak abang pergi mati, bagilah lepas kita pi. Tengok kalut lah macam mana. Dia cakap dengan laki dia. Laki dia kata, mana aku tahu nak mati. Dia boleh pi tak umrah? Dia boleh pi tak umrah laki dia mati? Tak boleh lah, umrah sunat. Iddah tu wajib. Pasal apa saya kata lagu ni tuan-tuan? Pasal saya nak habang dekat tuan-tuan, kalau haji umrah pun tak boleh pi kerana iddah, makan kena Saya bukan nak tanya hak haji tu, saya nak tanya hak makan kenduri tu, tapi saya kepok dulu pi kat haji, tak bagi cengih sangat. Kalau terus habang tak boleh pi makan kenduri, dia pemarah. Lah saya nak buat perbandingan haji dengan umrah pun kita kena tolak. Dia telefon mat, dia kata ni ada 2 pupu nak menikah anak menakan pupu dia, ajak saya pi Melaka, boleh tak ustaz? Saya nak pi ni bukan nak pi naik cruise sungai, bukan nak pi coconut shake tu, saya nak pi duduk rumah homestay kenduri tu saja, boleh tak? Ustaz, saya ada pelam harum manis lebih lagi nak pergi hantar rumah ustaz. Tengok. Dia kecek tu. Dia nak jet tu, pandai dah. Boleh dah. Anak pun kata tak turun mana, duduk dalam kereta saja. Hampir pi lah lagu mana pun tak boleh. Lagi bukan kata buah harum manis, pokok pun tak boleh. Kita tak akan ubah hukum. Tak boleh. Kan? Yang ni dari sudut hukum. So saya nak sebut kat tuan-tuan, itu cerita yang Nabi tak bagi tanya. Baik, demikian juga dalam kehidupan kita. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala juga bahas. Dia kata soalan ni memang agama suruh. Maksudnya soalan ni, Ibnu Abbas kata 2 syarat, 2 perkara yang membolehkan ilmu tu masuk kat kepala kita. Yang pertama, akal yang cerdas. Yang kedua, lidah yang rajin bertanya. Ibnu Abbas kata ilmu akan diperolehi, ilmu akan kita dapat melalui 2 perkara. Akal yang cerdas, maksudnya akal yang cerdik, yang pandai, yang cepat tangkap ni lah. Satu lagi dia kata bil lisan, dengan lidah yang rajin tanya. Sebab itu sebahagian sahabat Nabi kata, sebahagian salaf kata apa? Mereka memperolehi ilmu melalui soalan. Dan mereka cukup suka, sahabat Nabi cukup suka siapa dia? Mereka kata apa? Kami cukup suka kalau badui mai. Kami cukup syok kalau hari tu badui mai. Sahabat Nabi kata kalau ada badui mai jumpa Nabi hari tu, kami syok. Pasal apa? Pasal mereka ni rajin tanya, kami hok duduk tepi ni boleh dengar soalan. Boleh dengar soalan. Dan sekejap lagi Nabi akan jawab. Pasal Nabi ni, badui ni dia layan semua. Nampak? Dia layan semua. Jadi mereka duduk tunggu dengar ni. Sekejap lagi badui mai, badui tanya, Nabi jawab, mereka semua boleh mengaji. Dan tuan-tuan, hadis yang paling besar menunjukkan ilmu itu diperolehi melalui soal jawab. Apa dia? Sebab itu agama ajak tanya, jangan dengar ikut, dengar ikut. Macam-macam kita duduk dengar ni. Ikut, terima, percaya, telan bulat-bulat. Kan? Jadilah kamu seperti, ni dia kata ni, jadilah anak murid di hadapan guru. Tuan-tuan, sebenarnya benda ni untung ke saya. Jadilah ni, dengar ni, dia falsafah ni. Jadilah anak murid di hadapan guru seperti mayat di hadapan tukang mandi. Tuan-tuan kena jadi mayat.
Saya tukang mandi. Macam tu baru dia berkat. Maksudnya apa? Mayat ni dia akan boleh buat apa? Angkat tok bawah pun tak boleh buat apa. Jurus air kan, tonyoh dia apa semua, ikut sahaja. Angkat tangan, angkat kaki, angkat, pusing. Jadi macam tu. Apa yang saya kata ikut, dengar, amal, buat. Tanya jangan. Kalau tanya jadi orang hidup, tak jadi mayat, tak berkat ilmu. Pasal apa? Melawan tok guru. Jadi bila duk tanam dalam kepala tu, ini yang muncul ta'assub. Dia tahulah dia tok guru. Dia tahulah dia baca kitab. Dia tahulah dia, kita duk faham dia tahu situ. Aku tengok pelik sangat amalan dia. Jangan tanya, dia tahulah. Dia guru kita. Sedangkan Jibril mai dekat Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jibril tanya, Nabi jawab. Artinya berlaku soal jawab. Itu apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh tanya tak? Boleh. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kita kena jaga adab lah tanya ni. Tanya apa? Satu orang dia tanya, dia bukan nak dengar jawapan, dia nak habaq jawapan dia. Yang ni tak bagus lah. Dia nak betul je. Dia nak beradu jawapan. Tengok, gaya soalan ni, tuan-tuan, yang pertama kita boleh tahu kepahaman manusia melalui soalan. Bila dia soal tu kita tahu tahap dia. Oh, soalan ni menunjukkan dia faham. Setengah orang dia bukan tanya nak dengar, dia tanya dia nak habaq. Sebagai contoh. Dia kata, ustaz, kita kalau masuk dalam masjid orang qamat, kita tak boleh semayang kan? Kita pun dengar, hang nak tanya ke hang nak habaq? Tak boleh semayang kan? Cuba kalau kita boleh. Dia kata mana boleh? Nampak. Dia dah pegang dah tak boleh. Kan? Demikian juga orang-orang itu satu. Kita tanya pasal kita nak tahu, kita nak bincang, bukan kita nak menang. Tu kena bagi faham, kena bagi jaga elok adab tu. Yang kedua, dia bukan tak boleh tanya, tapi tanya bagi berlapang dada. Yang kedua, dia tanya nak bagi daripada boleh pergi jadi tak boleh. Bagi jadi tak payah. Dia kata, ustaz, semayang raya ni wajib ke sunat? Kita kata sunat. Sunat ni maknanya kalau kita tak pi pun tak apalah no. Ya tak apa. Maknanya kalau kita pagi tu kita mangkit, kita pi terus beraya apa tak pi bayang, tak berdosa kan? Tak berdosa, tapi memang Nabi ni dia suruh pi lah, nak darah pun dia suruh heret pi, yang tak boleh mayang pun kena pi. Tapi dia kalau kita tak mayang tu masuk neraka dah? Tak masuk lah, pasal dia sunat. Tak apalah no. Dia nak bagi kita kata tak apa. Dia nak bagi kata tak payah. Nampak tak? Dia nak pi kot tu, dia nak pi bagi kita kata jawapan dia tak gaduh. Pasal tu kadang-kadang orang yang tanya wajib sunat ni, sahabat Nabi tak tanya tau. Sahabat Nabi tak tanya. Nabi buat, dia buat. Sebahagian orang dia tanya wajib sunat ni untuk apa? Sebahagian, bukan semua. Sebahagian tanya wajib sunat ni untuk dia melarikan diri daripada sunat. Sebab itu kebanyakan kita bila dia tahu kata benda tu sunat, dia buat ke tak? Dia buat ke tak? Sebahagian kita lah, bukan semua. Sebahagian orang bila dia tahu sasa saja sunat, contoh sebelum ni dia masuk dia semayang, dia masuk dia semayang, pasal dia duduk mengaji, jangan duduk kalau tak semayang, tiba-tiba dia mengaji macam mana, dia jumpa kata tahiyatul masjid ni sunat. Dia tahu tak mayang dah. Dia kata dulu aku tengok hang masuk mayang. Lepas tu pasal apa aku tengok hang masuk duduk terus. Hang nak tahu tak? Hang dengar ni aku nak cerita kat hang. Yang hang duduk mayang tu rugi sebenarnya. Tu dia. Hang nak tahu tak sebenarnya bukan wajib. Kalau duduk pun tak apa, tak berdosa. Yang wajib mayang 5 waktu.
Kawan tu kata, "Dak lah, sunat pun Nabi biasa suruh satu orang mangkit, lepas duduk pun mangkit mayang." "Dak, tapi kalau kita tak buat pun bukan berdosa." Nampak kata hang seronok sunat tu pasal hang tak mau buat. Jadi sebahagian, saya kata sebahagian masyarakat kita, dia berpahaman apa? Sunat ni digalak-galakkan tinggal. Sedangkan sunat tu digalak-galakkan buat. Yang tu jaga. So perbetulkan niat kita bila kita tanya tu, kita nak buat, bukan nak tinggal. Okey? Tak azal lagi kan? Ada lagi poin ni. Itu baru syarah tentang banyak bertanya. Kita belum cerita lagi tentang kemampuan ni. Okey. Ada masa saya sambung sikit. Okey, dalam hadis ni Nabi SAW dia sebut satu kaedah. Apa dia? Apabila dia suruh kita buat satu benda, kita lakukan sekadar yang kita mampu. Maka dalam hal ini, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam, seorang ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia karang banyak kitab berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan maqasid syariah, berkaitan dengan usul fiqh. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam dia kata apa? Tengok dia kata, apa yang kita tidak mampu melakukannya gugur daripada kewajipan, tidak perlu dilakukan. Nampak? Asalnya dia wajib. Bila di sana ada uzur, dia panggil uzur syar'i, ataupun uzur yang mana dibenarkan oleh agama, maka yang wajib tadi gugur. Yang wajib tadi tak gaduh buat. Sebagai contoh, puasa. Puasa sunat ke wajib? Ke makruh ke haram? Kan kita ada 5 hukum: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Puasa duduk di mana? Ke khilaf? Puasa ni pun sebenarnya khilaf tak? Ada kata wajib, ada kata sunat. Puasa duduk di mana? Wajib. Okey? Benda yang Nabi suruh. Nabi kata kena buat. Kemudian Izzuddin kata, dasarkan hadis tadi, kalau kita tak mampu, maka yang wajib tadi gugur. Tu cara kita nak aplikasi, cara kita nak guna kaedah ni. Dan disokonglah memang Quran sebut. Quran kata apa? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Sesiapa yang sakit tu apa? Uzur. Sesiapa yang musafir, bila dia tak mampu, dia tak boleh nak berpuasa, maka automatik kewajipan tadi gugur daripada dia. Jadi dia tak wajib berpuasa. Tuan-tuan faham tak? Itu yang Nabi kata, bila aku suruh, hampa kena usaha buat. Cuma kalau hampa tak mampu, hampa tinggal lah, tak wajib lah. Boleh tuan? Okey? Baik. Tak habis lagi. Dalam hal itu dia kata apa? Dia kata, kalau benda yang haram, asalnya kita tak boleh sentuh, kita tak boleh buat, tetapi tidak ada haram pada perkara yang tidak ada kewajipan jika ada uzur. Tuan ingat kaedah tu yang pertama. Dan tidak ada benda yang haram dalam keadaan apa dia? Darurat. Bila benda wajib bertembung dengan uzur, gugur wajib. Bila benda haram bertembung dengan darurat, gugur haram. Boleh? Kita azan dulu. Sekejap lagi saya akan buat kesimpulan daripada hadis ni. Wallahu ta'ala a'lam.
Okey, bismillah, alhamdulillah, kita sampai kepada kesimpulan. Okey, jadi tuan-tuan boleh faham ha? Sekarang ni kita bagi beberapa praktikal pengamalan. Yang penting faham kaedah tu. Contoh ni tak boleh lah. Contoh ni kalau tuan-tuan nak ingat dia banyak. Tapi kalau tuan-tuan faham kaedah tak ada masalah. Okey? Sebagai contoh, seseorang yang mampu berwuduk dengan air, dia tidak boleh berwuduk dengan tayamum. Dia tak boleh bertayamum. Dapat? Okey? Pasal asalnya suruhan kepada apa? Air. Dia tak boleh, bukan pilihan. Dia bukan pilihan. Hari ni marin wuduk, hari ni tayamum pula, jemur wuduk. Ada. Bila tak mampu, bidah kepada tayamum. Boleh? Okey. Kalau wuduk tak boleh, jadi tak wajib lah. Pasal apa kita kata tak apa kalau tak wuduk? Pasal dia dah jadi tak wajib. Pasal apa? Tak wajib. Bukan perintah suruh kita berwuduk. Asal kewajipan berwuduk. Kita kata tak wajib kerana dia sudah berada dalam keadaan ketidakmampuan. Boleh faham? Bukan kita ubah hukum. Tapi dia tak mampu. Apa yang dia mampu? Dia mampu bertayamum. Maka dia kena tayamum. Okey, baik. Mari situasi yang ketiga. Dia tak boleh wuduk dan dia juga tak boleh tayamum. Tak boleh ni banyak cerita lah, banyak sebab lah, banyak kes lah. Dia wuduk tak boleh, kena ayak tak boleh, ayak tak ada. Tu saya kata panjang cerita. Tayamum pun tak boleh. Tak ada debu ke apa, dia sendiri tak boleh kena debu ke, terbakar ke apa ke. Dalam tajuk ni dia panggil orang yang kehilangan atau ketidakmampuan dua cara faqidut taharatain, dua cara bersuci. Wuduk tak boleh, tayamum tak boleh. Jadi bila wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, semayang kena tak? Dia kata aku wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, macam mana? Tengok TV ya? Semayang kena? Semayang tetap kena. Semayang tetap kena. Semayang tetap semayang. Cuma di kalangan ulama, semayang kena semayang. Cuma apa? Ni kita mengkaji lah. Walaupun benda ni sebenarnya saya tak biar bahas pun. Kan? Penat lah nak bahas-bahas ni. Tapi saya cerita bila. Apabila satu orang wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, dia tetap wajib semayang. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Wajib dia semayang. Cuma di kalangan para fuqaha, mereka berbeza pandangan salat dia sah ataupun tidak. Isu nombor 2, semayang kena. Maka di sinilah tuan-tuan akan dengar cerita semayang apa dia? Semayang apa? Hormat waktu. Semayang hormat waktu ini muncul kerana seseorang tu tak mampu menunaikan syarat-syarat sah salat, tapi dia tetap kena salat. Sekadar yang dia mampu, salat kena. Oleh kerana wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, dia duduk atas kapal terbang, duduk makan. Yang botol satu, roti satu. Pasal apa yang hang makan tak penting? Mayang tak boleh, aku makan lah. Jadi dia kena semayang. Cuma sebahagian ulama kata semayang tu tak sah apabila dia dah boleh wuduk, dia dah boleh tayamum, atau dia dah boleh memenuhi syarat, dia kena qadha. Sebahagian lagi kata pasal apa nak qadha? Dia tak wuduk bukan dia saja-saja tak wuduk. Dia tak tayamum bukan kerana dia tak mau tayamum, benda tu di luar kemampuan dia. Dan bila di luar kemampuan dia, Allah Subhanahu wa taala kata fattaqullaha mastata'tum, buat takat mana apa boleh buat, sah. Bawalah mari dalil yang mana ada sahabat yang pergi cari barang, lepas tu dia tak jumpa air, dia salat tanpa tayamum, tanpa wuduk.
Lepas tu balik kepada Rasulullah, ada seorang sahabat yang dia ulang sembahyang, yang seorang sahabat lagi tak ulang. Nabi kata, orang yang tak ulang, orang yang ulang dia dapat 2 pahala. Orang yang tak ulang menepati sunnah. Bawa banyak perbincangan, tapi saya nak habaq benda ni khilaf. Tuan-tuan tak payahlah duduk berkelahi sangat, dan tak payahlah duduk pening kepala sangat. Siapa yang nak ulang, qada balik, silakan. Siapa yang pegang kata, aku salat tadi di atas kemampuan aku, sekadar itu sahaja yang boleh aku lakukan, dan Allah tidak membebankan seseorang di luar daripada kemampuan dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka aku menganggap salat aku tadi sah, aku tak payah ulang. Itu pun ada qaul di kalangan ulama. Tuan-tuan dapat tak dapat ni? Saya terpaksa gear 4 sikit pasal kita dah dekat nak sembahyang isyak, dan saya tuan-tuan semua pun lapar, dan bila tuan-tuan kata kami dah tak mampu nak dengar dan tak mampulah lagi nak bagi perhatian, maka tak wajiblah dengar. Kan? Boleh? Okey. Banyak lagi kaedah-kaedah, contoh-contoh yang kita boleh buat. Okey, kita pergi Mekah. Kita disunatkan untuk buat banyak benda. Kita dituntut buat banyak benda, mencium Hajarul Aswad, menyapu rukun Yamani. Tapi kita pun faham tuan-tuan, tak payah susah hati balik 3-4 malam tak tidur. Awal hari tu saya saya tak boleh cium Hajarul Aswad, kan? Tak payah susah hati. Pasal apa? Saya yang berpuluh kali pun, bukan nak abang kata 10 kali, sekali pun tak pernah cium. Pasal apa? Saya tak mau buat benda haram, pasal nak buat benda sunat. Saya tak mau buat benda haram semata-mata nak amal benda sunat. Pi cium tu sunat, pi terajang orang, pi tepih orang, pi tanjai orang, yang tu haram. Tulis faham kan? Puih hati tanjai orang, puih hati tendang orang, puih hati siku orang, boleh cium benda sunat. Tapi berapa orang, ramai ada orang yang bengkok kepala, kena bagi kan? Kena kawan tu kelam pi menonong, kena kita punya sigung anak jantan kan, menonong kau tu pening. Anak main dengan aku. Yang main panglima berantai mengulang datang. Tak patah balik aku lagi tak cium. Kan? Puai hati buat benda sunat. Pasal banyak orang kita kadang-kadang tuan-tuan, dia tak tahu benda tu sunat, hatta mengganggu orang lain, kan? Demikian juga tahallul. Kan? Contoh yang dibawa buku ni bagus. Dia kata tahallul, kita dah botak, cukup habis. Lepas tu kita pergi buat pula, kita nak kena tahallul yang kedua. Tak ada benda dah kita nak cukup. Nak buat apa? Tahallul kena cukup rambut, bukan cukup misai. Sekejap lagi dia kata, ustaz, rambut tak ada, cukup misai. Misai pun habis dah, cukup janggut. Misai dengan janggut saya dah cukup awal dah, cukup bulu ketiak. Apa bulu hang boleh cukup? Cukup bila? Mazhab apa ni? Mazhab bulu. Bila dia tak boleh cukup rambut, gugurlah tang rambut tu. Hanya lalukan saja. Lalu ke atas buat syarat. Main-main pula, ada pula buat macam tu. Dah, pasal kita tak ada rambut, buat macam mana? Kan? Orang yang tak ada rambut botak pergi buat haji, dia hang tak apa nak sah, kan? Pasal hang tak ada rambut. Kawan tu memang tak ada rambut, kan? Gugurlah pada dia, kan? Baik. Demikian juga dalam keadaan yang kita tak mampu, sebagai contoh, kan? Sebagai contoh macam kita kata tadi lah, orang yang sakit, tak mampu berdiri, orang yang dalam keadaan hospital umpamanya. Banyak hospital ni, dia tak boleh menghadap kiblat, katil dia tak boleh pusing mai pusing pi, dia punya pakaian tak boleh menutup aurat. Banyaklah syarat-syarat semayang dia tak boleh buat. Yang seronok tuan-tuan, orang-orang yang duduk hospital ni semua amaran daripada Tuhan, hang tu sakit, anytime boleh mati. Walaupun orang sihat pun boleh mati, tapi sakit ni lampu kuning. Kita ni yang sihat lampu hijau. Orang yang sakit ni lampu kuning. Orang yang mati lampu merah. Dalam duk lampu kuning tu patut mau beringat lebih lah. Pasal tu lampu kuning pun maksudnya bersiap sedia, bukan lagi tekan, kan? Tapi kadang-kadang tuan-tuan semayang tak, lepas tu kita pergi ziarah, dia tak ada, dia pergi di taman permainan. Pergi mana pesakit ni? Pergi taman permainan, duk balut rokok. Mampu pula. Yang ni ustaz, kalau tak kena penin. Tapi yang semayang dia, banyak orang pesakit-pesakit dia tak semayang. Pasal dia kata, payuh saya baju kena ayak kencing apa semua, nak salin 3 buat ni, ada gantung apa ni, beg kencing apa, payuh nak menghadap kiblat, payuh lah.
Bila payah, dia jadi apa? Dalam kaedah, idza daqat ni, dalam kaedah, idza daqat tasa'a. Bila benda tu dia jadi sempit, agama peluh. Hang dah tak boleh pakai tutup. Hang takat mana boleh lah. Kan? Kalau tak boleh pusing katil pasal wayar penuh. Takat tu sajalah. Sebab kalau kita pusing, putih wayar, pi terus. Benda-benda macam tu, benda-benda yang agama dah bagi tahu dah. Tak So jangan bersedih hati. Saya ustaz tiap-tiap malam bukan boleh tidur, duk teriak. Pasal apa? Pasal saya duk teringat sujud tak berapa nak sempurna. Sujud pun tak kena lantai. Jangan main-main tuan-tuan. Antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tarik daripada satu orang, dia tak boleh sujud dengan sempurna. Nikmat besar oh. Nikmat mencecahkan dahi di lantai tu nikmat yang paling besar. Berapa ramai orang menangis kerana dia tak boleh sujud. Tapi agama kata dia buat takat mana dia mampu. Agama tak bebankan dia. Jadi jangan susah hati. Semayang saya kurang sikit ustaz tu. Pasal apa? Pasal saya sujud pun tak apa nak sempurna. Tak. Nabi kata siapa yang memang mengamalkan benda tu ketika dia sihat, ketika muqim, sahih, ketika dia muqim, dia sahih, dia memang duk amalkan. Ketika dia mampu, dia buat benda tu. Bila dia tak mampu, pahala dia sama macam mana ketika dia mampu. Orang yang semayang duduk atas kerusi, pahalanya sama macam orang yang semayang berdiri, kerana dulu dia memang semayang berdiri. Kawan saya ustaz dulu kan nak semayang, masa boleh berdiri, sat-sat haknya, sat-sat pataya, sat-sat mana hala tak, lah dah kaki patah tak boleh pergi mana, tu yang baru duk nak belajar semayang tu. Yang ni cerita lain. Kata tu pun mujur patah tu, kalau tidak pasal danuk lah petang ni. Orang lah sabar. Betul tak Makcik? Kadang-kadang sakit ni bagus, dia membawa kita balik kepada Tuhan. Banyak benda tuan-tuan kita balik kepada Tuhan ni bila kita susah. Susah ni kita tak mau, masalah ni kita tak mau, tapi Tuhan dia nak bagi kita balik pada dia bagi kita susah. Kerana tabiat orang bila dia susah, dia sakit, dia jatuh, dia akan teringat Tuhan. Tabiat orang bila dia sihat, dia senang, dia berjaya, jarang dia ingat pada Tuhan. Pasal itu kita bersyukur di atas susah. Hebatlah orang yang ketika senang dia ingat Tuhan. Kerana tabiatnya orang susah baru ingat Tuhan. Kan? Okey tuan-tuan, demikianlah hadis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Tuhan rahmat tuan-tuan. Okey ya? Saya patutnya nak bagi tuan-tuan tanya, tapi lewat kan? Nak bagi tanya pun lagi jadi lewat kan? Cuma saya nak tanya tuan-tuan sikit lah. Off dah. Kuliah boleh off dah. Tak ada ni. Tuan-tuan kalau ada tanah nak jual hebat lah. Belah-belah ngulang ke apa. Tak suruh. Siapa yang ada tanah nak jual. Kalau nak bagi, sebenarnya nak tanya nak bagi saja. Siapa-siapa kau belah-belah ngulang ni ada tanah nak jual. Tak besar-besar mana abang. Saya sendiri nak beli. Saja tanya tuan-tuan. Kalau tuan kata Allah kira apa. Alhamdulillah. Tapi selalu yang saya habang ni pasal berkaitan dengan tajuk ni. Dia kata hari tu ada. Elok lah. Dia berjual lah. Awak tak habang? Dah tak tanya. Jadi kita dah tanya. Okey tuan-tuan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.